subjek sirah, insyaAllah sirah. Okay, insyaAllah kita akan belajar subjek sirah pada pelajaran yang pertama. Sendawa tu Alhamdulillah. Sendawa tu biar tutup mulut. Awak saja je buka mic. Aduh, dah cukup ke? Tak apa nanti. Ya, kiranya yang pelajar yang lain akan masuk sebentar nantilah. Jadi Ustaz anggap pada petang ni 18 orang daripada 21 orang lah. Maksudnya dalam 3 orang lebih kurang. Okay. Jadi Ustaz akan Ustaz share. Sekarang ni awak nampak tak skrin yang Ustaz dah tunjuk? Okay, ada orang. Pak ada orang datang. Okay, nampak Okay, lagi berapa orang? 19, sekejap lagi 20 tu. Okay. Okay, baik. Terus kepada kita pembelajaran kita pada petang ni, insyaAllah kita akan belajar sirah tahun 5. Kita akan belajar dalam pelajaran pertama iaitu inilah Allah berpanjang pula. Okay, kita akan belajar dalam pelajaran pertama iaitu jihad Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Okay, di akhir pembelajaran kita nanti kita akan menyatakan apakah pengertian jihad dalam Islam. Kemudian seterusnya kita akan menyebut jenis-jenis jihad dalam Islam. Okay, kejap ada tetamu. Okay, ada murid baru masuk. Okay, 20 orang. Okay, ngam. Okay, start teruskan lagi dengan kita punya pembelajaran kita pada petang ni. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti, Ustaz ulang. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti, kita akan menyatakan apakah pengertian jihad. Maksud dia, macam mana kita tahu apakah jihad? Apa itu maksud jihad? Apa benda tu jihad kan? Dalam Islam. Bukan jihad yang lain. Jadi jihad biasanya lebih kepada dalam Islam lah. Yang seterusnya kita akan sama-sama menyebut jenis-jenis jihad dalam Islam. Jadi kita akan tahu jihad ni ada banyak jenis. Jihad macam mana tu? Nanti kita akan tahu sekejap lagi. Okay, baik. Yang terakhir adalah kita akan tahu dan kita dari di sini akan diterangkan mengenai hikmah jihad dalam Islam. Okey. Baik, itulah tadi ketiga-tiga perkara yang kita akan tahu apa yang kita belajar dalam pelajaran pertama kita pada petang ini. Okey, faham ke faham? Faham Okey, good. Faham. Okey, terima kasih. Faham. Okey, terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kita akan belajar dalam unit 1 yang ini konsep jihad. Kamu pun tertanya-tanya, Ustaz, kenapa ada konsep jihad? Kenapa ada konsep jihad? Kerana konsep tu daripada perkataan pengertian. Jadi kat sini pun kita boleh tahu apakah memasukkan jihad. Okey, jihad dekat sini maksud dia ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey, Ustaz ulang. Jihad ini bermaksud ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Ustaz ulang. Jihad ini bermaksud ialah kalau kata dah soalan, apakah pengertian jihad? Pengertian jihad ialah pengertian jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Itulah tadi mengenai pengertian. Okey. Siapa nak baca mengenai pengertian jihad? Siapa volunteer nak baca? Boleh buka mic siapa nak, seorang je. Seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki dulu. Batrisha. Okey, Batrisha. Batrisha dulu. Okey, selepas Batrisha baru lelaki. Kalau tak tahu bukan jihad. Apa ni? Apa saya sembang ni? Astaghfirullah.
Okey, Batrisha, baca. Apakah yang dimasukkan jihad? Dan Ha. jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey, baik. Terima kasih, Batrisha. Okey, seterusnya lelaki. Lelaki. Saya, Okey, saya tu siapa? Adam Harith. Okey, Adam Haris. Boleh baca Adam Haris? Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimat Allah dan menegakkan Islam. Okey, meninggikan kalimah Allah, bukan meninggikan kalimat. Dia sama je, sama juga, cuma lebih sesuai, lebih selesa kita sebut meninggikan kalimah Allah. Okey, baik. Terima kasih Adam. Okey, baik Adam. Okey, baik. Terima kasih Adam. Okey, itu yang mengenai jihad. Okey, kalau kat sini apa yang awak nampak maksud jihad ni sebenarnya? Bila maksud jihad mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey, pertama ingat jihad. Okey, kita tahu jihad tu kan. Okey, dia pertama kena mencurahkan kita punya apa? Daya. Daya ni apa? Daya ni pergerakan. Daya pergerakan, lepas tu tenaga kita. Tenaga kekuatan demi apa? Demi meninggikan kalimah Allah. Kalimah Allah, Allah Ta'ala. Ni kalimah Allah lebih kepada peperangan. Peperangan. Itulah kalau kamu lihat di dalam apa, perang Badar ke, perang apa? Perang Khandaq ke, perang apa lagi? Semua pelbagai perang yang waktu Islam ada apa? Ada peperangan, punya peperangan, beberapa peperangan. Jadi di situ dipanggil jihad. Jihad kat situ itulah berbalik kepada asas, iaitu daya dan tenaga kekuatan kita, dan tenaga kekuatan demi meninggikan kalimah Allah. Kita tegakkan kalimah Allah supaya kita jihad ni bukan kerana orang lain. Semuanya berbalik kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala, untuk menegakkan Islam, supaya Islam ni tertegaknya di seluruh alam, supaya apa, Islam ni tersampai ke seluruh dunia. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Okey, ulang Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Okey, apakah yang dimasukkan dengan firman Allah SWT yang dibacakan sebentar tadi? Inilah maksud dia. Maksud dia ialah, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya. Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Okay, siapa nak baca? Jawapannya firman Allah ni. Baca ayat Quran. Semua dah Quran kan? Semua dah Quran kan? Okay, siapa nak baca? Selain Batrisha dengan Adam.
Apa yang dah? Okey, siapa nak baca? Okey, seorang kena baca firman Allah, seorang baca maksud dia. So, yang dua-dua orang ni, dua-dua yang orang lain, bukan orang yang sama. Okey, siapa? Okey, siapa nak baca? Oi, senyap. Senyap je. Okey, yalah. Okey, tak apa. Tak apa kalau cerita Ustaz teruskan boleh? Okey, tadi jihad tu Boleh. mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Jadi firman Allah tu dah bagi tahulah bahawa dah berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dialah yang memilih kamu yakni untuk mengerjakan suruhan agamanya. Maksudnya Allah suruh dan ia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey. Okey, tadi kita dah selesai jihad, mengenai konsep jihad. Setakat ni ada tak faham ke? Konsep jihad apa dia? Dah tahu Kalau bagi latihan boleh jawab tak? Tak boleh. Hello. Tak boleh? Kot. Boleh kot. Okey. InsyaAllah Boleh kot. Kod dia berapa? Tak payahlah kod mesti boleh sebab Ustaz dah bantu awak ulang bacaan jihad dia apa dia. Kalau tidak awak kena bacalah. Baca bukan baca sekadar baca je tengok kat buku lepas tu mengantuk tidur. Bukan macam tu. Kita kalau kita baca sirah, antaranya kita anggap sirah ni salah satu cerita. Dia cerita movie yang mana movie menunjukkan peperangan di zaman dahulu. Lagi-lagi di zaman dahulu tu zaman hijrah, hijrah tu zaman Islam lah. Peperangan Islam berlaku. Jadi kita kena tahulah apa yang dimaksudkan jihad. Jihad tu pasal dicurahkan apa yang ada dalam diri kita ni, kita buat semua untuk meninggikan kalimah Allah serta menegakkan Islam. Macam itu je. Macam tu je cara kita nak faham apakah itu jihad. Tapi kalau ikut dalam buku ni macam tu lah, mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Nanti lepas habis kelas Ustaz nak kamu tengok balik e-book yang dia bagi, tengok sikit-sikit yang ni, tengok ni dalil dia. Dalil ni yang panggil firman Allah Taala ni nak panggil dalil dia dalil. Dalil dalam bentuk Al-Quran, kemudian dalil maksud daripada bacaan ayat Quran tersebut. Okey, setakat ni okey ke? Konsep jihad sikit je ni. Bukan banyak pun. Okey. Alright, baik. Okey. Ustaz hantar dekat Okey. DC. Apa latihan? Okey, boleh. Okey, baik. Kalau kita lihat unit 2, jenis-jenis jihad. Okey, dalam jenis-jenis jihad ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jenis-jenis jihad ada 5 perkara. Dengar baik-baik ya semua murid tahu 5. Yang pertama jenis jihad yang pertama adalah jihadun nafsi. Yang mana dimasukkan jihadun nafsi ni ialah maksudnya jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang melawan nafsu ni, siapa hawa nafsu ni? Siapakah hawa nafsu yang dimaksudkan dalam ni? Wahai murid-murid sekalian, hawa nafsu ni siapa sebenarnya? Okey, kalau tak tahu hawa nafsu ni sebenarnya kawan. Kita punya ni, diri kita ni. Kalau kita asyik kata kita nak ni lah, kita tak beli ni lah, kita beli Beyblade lah, kita tak beli phone baru lah, kita tak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, bukan yang keperluan, bukan wajib. Tapi bila awak kata nak kena beli kemahuan, bila mana menunjukkan kemahuan tu terdapat dalam diri awak, itu sebenarnya adalah hawa
Hawa nafsu. Hawa nafsu ni jahat dalam diri kita. Kalau tak nak kita ni jahat dalam diri kita, kita cuba didik diri kita, didik diri nafsu kita ni ke arah kebaikan. Cubalah. Kenal jihad lah, orang panggil jihad. Jihad ni maksudnya kita melawan. Kita melawan dia ke arah kebaikan. Tak salah pun kan, betul tak? Kalau kita ajar dia kepada kebaikan, insya-Allah dia akan jinak kepada kebaikan. Faham? Faham tak? Faham ke Idok? Faham. Okey, yang kedua jihadus syaitan. Ni jihadus syaitan ni jihad melawan hasutan syaitan. Yang ni dikira hasutan syaitan ni bukan di dalam diri kita Kalau dimasuk dalam diri kita dia panggil apa tu? Histria. Dia macam kena rasuk. Kalau hasutan syaitan di luar, maksudnya syaitan tu kat luar dia bisik kita. Jangan dengar cakap mak ayah. Main game sampai malam pun tak apa, aku ada sebelah kau. Tu syaitan lah tu. Tu hasutan syaitan. Kalau kita nak jihad melawan hasutan syaitan, bila mana kita dapat hasutan tu, dia kata main game lah sampai malam. Lepas tu malam besok subuh besok ke tak apa, tak payah solat pun tak apa. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu kita nanti tak boleh. Kita tak boleh tinggal solat. Allah Ta'ala marah. Nanti Allah Ta'ala tak boleh bantu kita. Jadi kita kena solat tu perintah yang wajib dilaksanakan. Awak tak buat nanti masuk neraka. Syaitan ni jahat, murid semua. Syaitan ni kalau boleh dia nak hasut awak sampai masuk syurga ke neraka? Masuk syurga ke neraka? Neraka. Tak takut ke neraka? Api neraka. Neraka. Jadi okay, siapa suka dengar hasutan syaitan, angkat tangan, nak tengok sikit. Siapa suka dengar hasutan syaitan, angkat tangan. Goku lah. Saya tak suka. Apa ni? Tempat Goku versus Janemba. Apa ni? Nanti Dragon Ball tu cerita pasal lain. Okay, sekarang ni tak suka kan? Okay, kalau tak suka, apa kata kalau kita dengar nasihat malaikat? Siapa nak dengar nasihat malaikat, angkat tangan. Malaikat baik ke jahat? Saya. Baiklah. Suci. Malaikat sentiasa buat kebaikan. Kita aja asyik melakukan kerosakan, keburukan. Tapi dengan itu kita berjihad lah. Ni yang panggil jihad nafsu. Kita berjihad, kita melawan nafsu. Melawan hawa nafsu supaya tak dengar hasutan syaitan. Sebab hasutan syaitan di luar. Dia cakap pada diri kita, buat ni, buat tu. Lepas tu hawa nafsu cakap kita, buatlah tu, apa salahnya sesekala. No, tak boleh. Bila awak buat sekali-sekala, lama-lama dia jadi selalu. So tak boleh buat macam tu lah. Okay. Okay, yang tutup kamera tu, bukalah kamera kejap. Ustaz tengok awak ni. Okay, tak apa. Terus dengan jihad yang ketiga. Jihad yang ketiga adalah jihadul kuffar. Jihadul kuffar bermakna jihad menentang orang kafir. Jihad menentang orang kafir macam mana tu? Ustaz, jihad menentang orang kafir, kita kena lawan orang kafir ke? Dia bukan Islam, dia kafir, kita serang lah. Bukan macam tu. Kalau yang mengenai jihadul kuffar bermakna jihadul kuffar lebih kepada peperangan Islam yang berkaitan peperangan besar. Contoh perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Sebab tu semua menentang kaum musyrik, kaum apa lagi? Peperangan salib, lagi apa lagi? Kaum apa? Kaum yang Bani
Bani Israel, Bani apa lagi? Yang tu, yang dekat apa tu? Yang dekat Palestin tu kan. Kat Palestin tu orang kena kena apa? Kena kerdik oleh tentera Israel, kena seksa. Jadi peperangan tu yang wajib kita, yang kita kena jihad lah. Kita jihad. Walaupun tapi kita sekarang kita masih bawah doa, berdoa pada orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, diberikan apa kata pengajaran pada mereka, supaya mereka akan dikalahkan lah. Itu yang dipanggil jihad menentang orang kafir. Bukan menentang orang kafir, asal bukan Islam nak menentang. Bukan. Kita selagi boleh dakwah secara apa, terbuka untuk mereka memulai Islam, tak ada masalah. Jadi kita yang penting, kita yang jihad kufar ni lebih kepada peperangan besar. Faham tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Faham. Okey, faham. Faham. Jangan tidur anak-anak Ini penting ni. Sekejap lagi keluar exam. Ustaz, jihad kufar tu apa Ustaz? Ustaz, jihad syaitan ni apa Ustaz? Ustaz, jihad nafsu apa Ustaz? Ustaz cakap siapa suruh awak tidur dalam kelas? Ustaz cakap itu je lah. Sekarang ni yang penting awak kena fokus. Kena tahu apa maksud ni. Sebab kebanyakannya antara kita, maksud jihad ni yang kita tak ingat maksud dia apa dia. Okey, baik. Seterusnya jihadul murtadin. Jihadul murtadin ni maksudnya jihad memerangi golongan murtad. Golongan murtad ni apa? Murtad ni orang yang terkeluar agama Islam. Ya, bila orang murtad ni, bila awak tengok orang ni dah murtad ke? Bahaya ni. Kena perangi diorang ni. Diorang ni diorang lepas tu hina Islam pula. Orang macam tu lah kita perlu memerangi. Baru kita perlu bunuh tu, kita tak sampai tahap tu lagi. Kita jihad ni kita cuma memerangi saja. Memerangi dalam bentuk apa? Fizikal, mental kembali lebih kepada mental lah. Kita bagi dia peringatan, bagi dia azab kubur, azab api neraka Allah bila orang yang murtad. Janganlah kita jihad merenggak golongan murtad, semua keluar parang, keluar pisau, semua nak kejap pergi bunuh. Bukan itu memang tu cara dia, tapi cara bukan itu yang terbaik. Terbaik adalah guna dari segi mental dulu. Mental dulu, nasihat dia, bagi tahu dia, bagi peringatan yang menakutkan, yang menyeramkan, bagi tahu tak awak murtad ni kan, tak boleh, tak baik, nanti boleh masuk api neraka sebab kita main-mainkan Islam. Jadi bila kita mempersendirikan Islam, boleh kejap keluar, boleh kejap masuk, kita memberitahu sekadar menyampaikan. Faham? Jihad memerangi golongan murtad ni, dia ada tahap-tahap dia. Jadi kita sekadar tahu apa yang dia maksudkan jihadul murtadin, iaitu jihad memerangi golongan murtad. Okey, seterusnya jihadul munafiqin. Jihadul munafiqin, jihad menentang orang munafik. Siapa tahu jihad menentang orang munafik? Siapa tahu munafik? Cerita okey, tak apalah. Siapa pernah tengok cerita munafik yang dalam TV, dalam wayang? Saya. Tahu tak munafik yang mana tu? Siapa watak jahat? Okey, munafik 2. Munafik tu siapa Kawan dia. siapa yang jahat? Pasti dia Lahan. Abuja. Okey, Abuja. Semua kenal Abuja? Semua kenal Abuja? Semua kenal Abuja, bagus lah. Tapi kalau kamu tengok cerita munafik tu, daripada munafik 2 tu, 1 sampai 2, kalau kita lihat
yang paling munafik sebenarnya kan dalam kisah tersebut adalah kawan baik dia. Kawan paling rapat dengan dia. Iaitu siapa? Kawan rapat dia siapa? Kawan. Kalau nama dia Adam, nama dia kawan dia siapa? Siapa ingat? Datuk Lupa. Bukan Datuk Fiz Fairuz, itu nama dia. Ustaz kata nama watak dia. Dia watak sebagai apa? Apa ni? Tak ingat ni macam mana ni? Ni penting ni. Kita nak belajar jihad menentang munafik macam mana? Kamu tak tengok. sebagai pameran comak. Sebagai orang pintar. Okey. Siapa? Ishak. Siapa? Azhani Ismail apa? Ishak. Ustaz tak ingat nama dia. Saya lagi tak pernah tengok. Okey. Siapa yang tak pernah tengok? Seram. Alah seserap. Ambil bantal tutup. Tengok kalau benda tu datang mengejut, tutup balik muka. Alah tengoklah. Tengok supaya awak tahu macam mana Ustaz Adam tu dia jihad menentang orang munafik. Sebab itulah tajuk dia munafik. Sebab ada orang munafik di kalangan di kawasan kampung tu ada orang munafik. Yang mana kalau munafik satu, kalau tengoklah kan, ni bagi kita cerita berkaitan dengan jihad. Cara jihad Ustaz Adam tu, dia tengok orang tu orang datuk tu dibagi sedekah buat baik. Rupa-rupanya di sebaliknya adalah last sekali rupanya dia menyembah syaitan. Bila menyembah syaitan, sebenarnya dia nak tunjuk riak dan takabur dia. Yang dia seorang dermawan, yang seorang kagum, orang kagum dengan bagus, datuk bagus. Tu lagi datuk kita bagi harapan kat datuk macam tu. Tak. Sebenarnya kalau kita lihat dalam cerita tu, datuk tu dia dapat hasutan syaitan. Lagi-lagi nafsu dia dah diambil alih daripada badan asal. Maksudnya badan kita baik. Bila badan kita baik, berkawan dengan hawa nafsu, ajak buat jahat, cenderung buat jahat. Jadi buat jahat tu lebih daripada buat baik. Jadi bila kita sedekah tu bukan sedekah kerana Allah, kita sedekah kerana nak menunjuk. Itu bahaya tu. Itu yang orang panggil munafik. Faham? Faham tak? Itu dia panggil munafik. Kalau awak sedekah, saya sedekah RM5. Saya nak sedekah setahun masjid. Ambil gambar sikit. Sedekah. Ni muka aku masuk dalam Facebook masuk dalam IG, masuk dalam semua media sosial biar orang kenal aku ni dermawan. Itu maksud dia adalah orang yang munafik, suka menunjuk riak. Orang yang riak, menunjuk tak boleh. Siapa nak sedekah, buat diam je. Ulur je RM1 dalam tabung masjid. Tak perlu nak bagi tahu aku nak sedekah kerana Allah. Tak payah, tak perlu. Sedekah saja, sedekah je, bagi je duit. Masalah. Tak perlu nak cakap apa-apa. Bila sedekah ni, tak perlu cakap apa-apa. Bagi sedikit sebanyak, janji awak ikhlas. Okey, tak apa. Saya menunjuk ada RM100,000 cakap hati lagi Syah. Okey, baik. Macam tu lah cara jihad Ustaz Adam dalam cerita munafik 1 dengan munafik 2. Samalah macam Abu Jah tu. Dia nak bawa Islam tapi Abu Jah tu dia bawa terpesong. Ajaran yang terpesong. Terpesong ni maksud dia ajaran sesat. Itu yang panggil jihad munafik. Ini yang bahaya sebenarnya dalam banyak jihad. Jihad dalam diri penting, jihad di nafsi penting, jihadul syaitan tu penting, jangan dengar hasutan syaitan. Lepas tu jihadul kufar ni sekadar kita bagi peringatan dia orang. Kau buat menyamai dengan Islam kami kalau bersatu hati, kami boleh perangi kamu. Itu dah disebut jihad kufar. Ini berdepan lah. Biasanya bertujuk fizikal. Kalau mental kita bagi peringatan. Kalau jihadul lagi satu apa? Jihadul murtad. Kalau jihadul murtad dia pun sama. Orang yang murtad yang memakai Islam, kita akan bersatu hati untuk perangi dia supaya dia
tidak mempermainkan Islam. Yang terakhir adalah jihadul munafiqin, iaitu jihad munafik. Jihad munafik ni memang jihad yang munafik lah, yang cerita munafik. Okey. Cerita berpanjang-panjang kan. Inilah maksud dia jihad nafsi. Kalau jihad nafsi, okay, kalau kita lihat jihad nafsi ialah jihad menahan keinginan nafsu syahwah yang cenderung melakukan keburukan dan maksiat. Siapa yang ada sifat ni, jahat ni dalam diri kita, tolong pergi buang ke jauh-jauh cepat. Ambil yang keruh, tinggalkan jernih. Okey, faham? Jihadun nafs, maksud dia jihad menahan diri, macam menahan lapar kan. Macam sebab apa kita puasa? Kita puasa sebab nak menahan dirilah. Yang pertama, menahan diri daripada melakukan yang mendatangkan puasa, membatalkan puasa. Sama juga macam jihadun nafsu. Jihadun nafsi ni menahan keinginan nafsu syahwat kita, cenderung melakukan, maksud cenderung ni yang selalu melakukan keburukan dan melakukan maksiat. Jadi kita tinggal hindarkan. Ia merupakan tarbiyah. Tarbiyah tu maksud didik. Merupakan didikan manusia terhadap dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak fitnah nafsu dan syahwat daripada melakukan kebukaran dan maksiat. Dalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa jihadun nafsi ni ada 4. Jihad untuk memahami penunjuk agama dan kebenaran. Jihad untuk mengamalkan petunjuk agama dan kebenaran. Jihad untuk mengajarkan kepada orang lain petunjuk agama dan kebenaran. Jihad untuk bersabar menghadapi kesulitan dan kegangguan ketika berdakwah. Tengok ni, orang makan ayam ni. Besar-besar ayam tu, paha tu, drumstick tu. Ya Allah, ya Rabbi. Ni sedapnya. Sedapnya. Makan-makan besar macam ni. Siapa makan-makan besar ikut hawa nafsu, jadi macam ni lah. Bagi yang perempuan, kalau dah ada duit banyak, jangan shopping banyak. Nanti dah terlebih beli, kata bazir. Siapa yang membazir di antara kita semua, kita menjadi kawan syaitan. Bila membazir ni jadi amalan apa? Bila kita melakukan amalan setan. Tahu pun sebut situ. Yang laki bersama. Kalau nak makan, kalau nak makan tu hati-hatilah, sikit-sikit makan. Makan sekadar nak ada kekuatan untuk belajar, nak takkan tenaga. Jangan makan nak kenyang. Jadi sendawa tak habis-habis kan. Macam tadi kawan kita ada sendawa, ya Allah tak tutup mic kan. Kalau perempuan, hati-hati untuk membeli barang. Jangan kita salah membeli barang dah rugi. Bahaya. Okey, yang seterusnya jihadus syaitan. Ya. Okey. Seterusnya. Okey, ni dengar ni. Jihadus syaitan. Jihadus syaitan maksudnya jihad melawan hawa hasutan syaitan. Jadi bila mana Abu Jahal menjadi mangsa hasutan syaitan, itulah dia kawan dengan syaitan tu. Jadi jihad syaitan ialah jihad melawan syaitan dengan menolak hasutannya dan godaannya, iaitu syaitan yang menggalakkan maksiat dan kemungkaran. Ia dicapai dengan merasa takut kepada Allah dan sedar bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Jadi kita ni kita sebagai manusia, kita ada makhluk lain tau. Kita makhluk yang nyata, ada makhluk yang tak nyata. Yang makhluk yang tak nyata tu itu maksudnya jin dan syaitan, malaikat, dan seumpamanya. Maksudnya ada alam yang gaib. Sekarang ni alam yang nyata. Bila alam gaib ni termasuklah syaitan yang suka datang dekat kita, yang bawah kaki, yang tepi, yang ada di kanan, yang ada kiri, yang di atas, dia di bawah. Jadi syaitan selalu berada di kita untuk hasut buat benda yang jahat. Jadi bila kita buat benda jahat, kita habislah kita kena tarik masuk api apa? Api neraka. Okey, seterusnya. Jihad menentang orang kafir. Apa yang dimasukkan jihad menentang kafir? Jihad
menentang kafir ialah jihad menghadapi orang kafir yang memusuhi dan menentang orang Islam atau menghalang agama Islam ditegakkan. Ia dilaksanakan dengan memerangi mereka walaupun terpaksa, berkorban segala yang diperlukan dalam peperangan sama ada harta atau jiwa. Dalam firman Allah SWT, Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya ialah diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi, yakni oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Surah Al-Hajj ayat 39. Inilah jihad al-kufar, jihad al-kafir. Jadi jihad al-kafir ni kita lawan secara bersemuka, tapi yang itu sekiranya ada. Kalau tiada, kita bagi dari sudut mental, jangan sudut fizikal. Okey, seterusnya jihadul murtadin, iaitu jihad memerangi golongan murtad. Apakah yang dimaksudkan dengan jihadul murtadin? Ialah jihad murtad ni ialah jihad terhadap golongan orang yang keluar dari Islam dan menjadi kafir dengan cara mengemukakan hujah-hujah kebenaran Islam. Seorang Islam dikira murtad apabila melakukan salah satu sebab berikut. Yang pertama, mempersekutukan Allah sama ada melalui pencakapan atau perbuatan. Yang kedua, mengingkari dengan mengingkari rukun dan hukum Islam. Yang terakhir adalah meninggalkan solat atau mana-mana rukun Islam kerana meremehkan. Tengok di sini. Kalau orang murtad ni biasa ada perkataan meremehkan dan mengingkari kewajipan rukun itu. Jadi ketiga-tiga faktor ini, faktor ni maksud dia sebab apa orang tu keluar Islam. Ni sebab dia. Mempersekutukan Allah ni maksud syirik. Mensyirikkan Allah. Maksudnya dia mengingkari agama Islam dengan rukun, hukum Islam. Dia main-mainkan Islam. Dia mengingkari, dia tak dengar, dia enggan. Kalau dia meninggalkan solat, maksudnya dia solat, tak payah solat lah. Solat tak wajib pun. Okey, tak boleh. Bila awak sebut solat tu bukan wajib, maka bahayalah di situ awak kena mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kepada siapa yang pernah cakap macam tu, mengucaplah dua kalimah syahadah siap. Supaya kita istighfar dan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku dah tersalah cakap. Ucap balik syahadah, kemudian kita istighfar. Yang terakhir adalah jihadul munafiqin, jihad menentang orang munafik. Ni munafik yang best ni. Munafik ni tu munculnya filem Munafik 1, Munafik 2. Okey, apakah yang dimaksudkan jihad orang munafik? Jihad orang munafik ialah jihad menghadapi orang munafik ialah adalah dengan lisan. Lisan tu bercakap. Iaitu melalui hujah. Hujah tu maksudnya Ustaz Adam tu dia cerita lah, dia bagi tahu lah. Kita Islam ni tak boleh buat mensyirikkan Allah. Kita tak boleh kita tak boleh menyembah syaitan. Itulah dakwah seorang Muslim yang betul menghadapi orang munafik. Yang bernas, hujah yang bernas ke atas mereka serta mencegah. Mencegah ni nak jegah lah. Cegah ni nak membersihkan. Nak bersihkan mereka daripada sikap kekufuran yang tersembunyi. Bahaya orang munafik dia orang munafik is dalam English hypocrite. Hypocrite dengan kata lain munafik ni juga kata talam dua muka. Depan baik, belakang jahat, macam tu. Itu dipanggil orang munafik. Okey, munafik dari sudut depan orang dia bersembahyang. Belakang Allah tersembunyi, dia tak solat. Dia duduk main-main, so dia rasa macam tak payah solat lah. Alah, solat ni kalau orang nak tahu kita ni baik, kita solat lah depan dia orang. Itu bahaya. Itu adalah orang munafik. Apakah hikmah jihad
Apakah hikmah jihad terhadap kelima-lima jihad yang kita akan kita hadap di muka bumi Allah ni? Hikmah jihad, bila ada baiknya kita jihad menentang orang-orang yang dalam 5 senarai itu, sebab kita untuk mempertahankan diri kita daripada ancaman musuh. Tu yang pertama. Yang kedua adalah memelihara kebenaran dan kesucian agama Islam, iaitu agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Inna Allah, sungguhnya agama Allah adalah agama Islam. Yang terakhir adalah memelihara dan mempertahankan negara Islam. Okey, baik. Kat sini Ustaz nak, boleh tengok. Jangan yang tidur Tolong buka mata anda ataupun sedarkan diri kamu semua. Ni. Ustaz nak kamu tulis balik konsep jihad. Lepas tu senaraikan jenis-jenis jihad ada 5. Ustaz nak latihan ni buat. Sikit je, tak banyak. Nanti Ustaz hantar kat dalam GC Ustaz hantar kat dalam GC Google Classroom. Ustaz hantar sekejap lagi. Okey, faham? Okey. Ustaz tanya, apakah yang dimaksudkan dengan jihad? Jihad maksud dia ialah mencurahkan daya dan tenaga dan kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey, sekarang ni masuk jenis-jenis jihad. Ustaz tanya balik. Tolong seorang satu nak jawab. Jihad pertama jihad apa? Jihad syaitan. Jihad syaitan. Yang pertama jihad yang pertama. Kalau dalam diri. Kalau dalam diri kita ni. Siapa dalam diri? Jihad nafsu. Yang kedua jihad apa? Jihad syaitan. Jihad syaitan. Okey, lepas jihad syaitan jihad apa? Jihad dengan orang apa? Jihad dengan orang kafir. Jihad dengan orang orang memerangi orang kafir. Lepas tu jihad apa lagi dua? Jihad orang murtad. Yang terakhir jihad orang apa? Jihad orang. Kalau ingat kalau awak tak ingat, awak tak ingat, awak lupa kan? Alamak, lagi satu jihad apa lagi satu Oh, cerita Munafik. Jihadul munafikin. Hujan mak. Okey, hujan kat sini pun hujan. Okey. Tak, bukan kat sini hujan juga. Okey, boleh tutup mic. Okey, boleh tutup mic kejap. IP Putra ni ada hujan. Okey, tutup mic. Okey, Ustaz tutup sharing. Okey, jadi Ustaz nak sebentar nanti habis kelas tolong buat latihan. 2 je Ustaz minta. Tolong nyatakan, tolong tulis konsep jihad. Nanti Ustaz bagilah. Konsep jihad, tolong ingat maksud jihad tu apa dia. Yang kedua adalah awak senaraikan jihad, yang kelima jihad tu berapa? Ingat tak 5 jihad tu? Kalau ingat baguslah. Nanti dapat 10 markah. Okey. Itu saja kelas kita pada petang ini. Kita ambil gambar dulu. Every time kita habis kelas, kita ambil gambar. Okey, pandang sini, buka kamera. Harap-harap buka kamera mata tak merah Kalau mata merah maknanya awak tidur. Okey, 1, 2, 3. Okey, kelas kita dengan tamatnya untuk tajuk ini, maka tamatlah kelas kita pada petang ini. Jadi dengan itu kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat
wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, alhamdulillah kita Bye. okey, itu saja sekadar itu saja kelas kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.